Saya selalulah ya, dulu kalau orang tanya saya pilihan raya ni bila, kerana ni merupakan soalan yang ditanya oleh ramai semua nak tahu. Orang duk letih dah menunggu. Bukan kita je letih, orang UMNO pun duk letih ya. Orang tanya bila pilihan raya, dulu saya selalu jawab wallahu wa rusmahu alam. Hanya Allah dan Rosmah je yang tahu. Tu dulu ya. Sekarang ni bila orang tanya saya bila pilihan raya, saya jawab wallahu alam. Allah saja yang tahu. Rosmah pun dah pening. Ya. Kenapa dia pening, tuan-tuan? Sebenarnya lah ya, saya rasa yakin bahawa pilihan raya ni dah berkali-kali dah diorang rancang nak buat, tapi tak jadi. Bulan 3 tahun lepas, bulan 7, bulan 11, bulan 3 tahun ini, perancangan nak buat ada tapi tak jadi. Tak jadi kenapa, tuan-tuan? Kerana maklum balas daripada special branch, maklum balas daripada risik tentera, maklum balas daripada syarikat-syarikat konsultan yang dilantik oleh UMNO Barisan Nasional untuk kaji pandangan rakyat, seluruh maklum balas. Tu dah bunyi macam kawan baik saya. Seluruh maklum balas Hasan Akidah ya. Dia selalu macam tu lah. Seluruh maklum balas mengatakan kalau buat pilihan raya sekarang ada harapan untuk kalah. Maka ditangguh. Dia tangguh. Tapi malangnya bagi Datuk Seri Najib, lagi dia tangguh, suasana jadi lagi teruk. Sekarang ni seperti mana yang ditunjukkan tadi oleh Datuk Seri Najib, Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, ceramah di Sabah dihadiri beribu-ribu orang. Suasana di Sabah dah berubah. Datuk Lajim Ukin daripada Barisan Nasional keluar Barisan Nasional, keluar UMNO Barisan Nasional. Timbalan Menteri, letak jawatan Timbalan Menteri, keluar menjadi sebagai ahli parlimen bebas. Lompatnya Datuk Lajim Ukin, tuan-tuan, bukan sama macam lompatnya Zulkifli Nordin. Datuk Lajim Ukin, dia Timbalan Menteri, dia letak jawatan, dia hilang segala-galanya. Tapi Zulkifli Nordin, dia letak jawatan, dia keluar daripada PKR, masuk ya. Sekarang ni duk sibuk cari kursi, nak jadi calon, nak masuk kat mana? Mana ada ketua bahagian nak beri kursi pada kamu? Nak datang balik pada PKR dah tak nak datang pada PAS. Dari dulu lagi PAS dah tolak ya. Datuk Lajim Ukin ni, tuan-tuan, dia bukan sekadar pemimpin dan ahli parlimen di kawasan Parlimen Beaufort di Sabah. Saya pergi ke sana satu hari. Ada program himpunan hijau di kawasan Beaufort, buat di rumah dia. Beribu orang yang hadir. Di situ saya dimaklumkan dia ni sebenarnya ketua kaum, satu kaum di Sabah. Saya pun dah lupa nama dia apa, Wisari ke apa, lebih kurang macam tu lah. Kaum tu tak ada dekat sini. Dia satu ketua kaum di Sabah. Bila dia keluar daripada UMNO Barisan Nasional, dia bertanding bersama dengan Pakatan Rakyat. Seluruh ahli kaum itu akan bersama dengan Pakatan Rakyat. Ini yang menjadi masalah besar bagi UMNO Barisan Nasional. Itulah sebabnya, tuan-tuan, tarikh pilihan raya sampai hari ini tak tahu bila. Lagi lama dia tangguh, lagi teruk. Orang UMNO pun dah mula marah dia. Letih, orang UMNO pun dah naik letih ya? Sampai di kawasan-kawasan di Johor dah ada naik spanduk. Apa dia? Kami mahukan Mahyudin. Inilah masalah yang dihadapi oleh mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana semua
Penceramah-penceramah sebelum saya yakinlah semua dah katakan harapan kita untuk menang kali ini memang harapan yang cukup cerah. Ini merupakan peluang keemasan. Tak pernah kita hadapi, tak pernah kita lalui, tak pernah kita alami. Oleh kerana itu kita kena bekerja keras. Kita dah tahu kita nak jatuhkan UMNO Barisan Nasional kerana apa, tuan-tuan? Kita nak jatuhkan UMNO Barisan Nasional bukan kerana dia Melayu, betul? Kita nak jatuhkan UMNO bukan kerana UMNO Melayu. Kita nak jatuhkan UMNO kerana dia rasuah dan dia khianat. Dan bila kita lihat yang lawan UMNO bukan DAP. Tak ada walaupun satu kerusi UMNO bertanding lawan dengan DAP. UMNO bertanding sama ada dengan calon Melayu daripada PKR ataupun calon daripada PAS. Betul tak betul, tuan-tuan? Maknanya jatuh UMNO bukan diganti dengan DAP, tapi diganti dengan Melayu yang bersih, Melayu yang bebas rasuah. Kita nak jatuhkan UMNO kerana dia rasuah, jatuhkan Melayu rasuah, ganti dengan Melayu yang bersih. Setuju tak setuju, tuan-tuan? Orang Cina dah tolak dah pemimpin-pemimpin Cina yang kotor. Tak percaya? Chua Soy Lek dia nak bertanding, kalau dia nak menang dia kena bertanding di kawasan Melayu. Bertanding di kawasan Cina, Chua Soy Lek silap-silap hilang deposit. Orang Cina dah tolak dah pemimpin Cina yang korup. Dah tolak. Orang India dah tolak pemimpin India yang korup. Dah tolak dah. Sami value pun dah lengkup dah. Ya, merajuk sampai terpaksa dilantik sebagai macam satu jawatan yang special, yang istimewa, setaraf dengan menteri. Setaraf dengan menteri, kalah pilihan raya, tapi menjadi sebagai duta ke negara India, kalau tak silap saya, setaraf dengan menteri. Gaji macam gaji menteri. Orang India pun dah tolak pemimpin India yang korup. Yang tinggal Melayu. Kerana apa tinggal Melayu? Kerana Melayu ditakut-takutkan. Takut-takutkan dengan apa? Kedudukan orang Melayu. Apa yang dikatakan oleh mantan kawan baik saya, Dato' Dr. Hassan Ali, mantan kawan baik, dulu kawan cukup baik. Dia jadi Pesuruhjaya, dia lantik saya mula-mula sebagai Ketua Penerangan. Lepas itu dia diteruskan sebagai Pesuruhjaya. Untuk sesi kedua dia lantik saya sebagai Bendahari. Untuk sesi ketiga dia dilantik sebagai Pesuruhjaya, dia lantik saya pula sebagai Timbalan Pesuruhjaya. Tapi berpecah bila apa? Bila menang. Kerana apa berpecah? Kerana bila menang, orang UMNO duk kerumun keliling dia. Datuk lah yang sepatutnya jadi menteri besar. Datuk lah yang hebat. Datuk orang lama. Tan Sri Khalid ni orang baru. Ni nak rosakkan manusia. UMNO nombor 1. Nak rosakkan manusia, UMNO nombor 1. Lalu itulah sebabnya kenapa Hassan Ali bila dia pergi round, pergi ke kampung-kampung, apa dia kata? Pakatan Rakyat menang, DAP yang memerintah. Tuan-tuan, puan-puan, negara Malaysia ni 222 kerusi parlimen. Saya harap saya tak ulangi apa yang telah diucap oleh orang yang lain. Ada? Tak ada Belum. 222 kerusi parlimen. Kalau DAP nak berkuasa, nak memerintah Malaysia, DAP kena menang 112 kerusi. Daripada 222 bagi 2, 111. Nak ada majoriti yang mudah, 112. DAP kena ada 112 kerusi, baru dia boleh memerintah seorang diri, baru dia boleh berkuasa. Seorang diri memerintah ikut suka hati dia.
Macam mana DAP nak menang 112 kerusi tuan-tuan? Dia bertanding 48 kerusi je. Boleh ke bertanding 48 kerusi menang 112? Apa yang orang Melayu takut sangat dengan DAP ni? 48 kerusi je yang dia bertanding. Macam dekat negeri Selangor 56 kerusi DUN, 56. Daripada 56 ni DAP bertanding berapa tuan-tuan? 15 sahaja. PKR bertanding 21, PAS bertanding 20, DAP bertanding 15. Tapi kita orang Melayu ditakut-takutkan dengan DAP ni seolah-olah dia bertanding 30 kursi. Inilah apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut tadi. Orang Melayu dibodohkan oleh UMNO. Inilah sebabnya imam tu yang di Kelantan tu marah sangat dengan UMNO. Maaf tuan-tuan, mereka 22 tahun dianaktirikan. Duit royalti minyak 10 bilion, 10,000 juta dirampas daripada kerajaan negeri Kelantan. Sampai nak bawa jalan, nak buat jalan, tanggungjawab kerajaan pusat nak buat jalan, terpaksa minta wakaf daripada rakyat. Kerana apa? Kerana dianaktirikan oleh kerajaan pusat, UMNO Barisan Nasional. Dia cakap kata nak Melayu bersatu, nak Melayu bersatu. Ni yang almarhum Ustaz Fadil selalu sebut. Ustaz Fadil almarhum dia selalu sebut UMNO ni manusia yang pelik. Dia ajak berkawan, lepas tu dia ketuk kepala. Dia ajak berkawan, lepas tu dia ketuk kepala. Dia ajak berkawan, dia ketuk kepala. Siapa nak kawan? Itulah sebabnya imam tu, dia sebenarnya saya nak beritahu lah ya, program solat hajat bukan diaturkan oleh kerajaan negeri Kelantan, bukan oleh PAS. Ianya program yang disusun oleh sebuah NGO yang bernama Royalty. NGO ini menuntut supaya royalti minyak negeri Kelantan kerajaan pusat bayar balik. Dah hutang 10,000 juta sepatutnya pergi kepada kerajaan negeri untuk nak bantu rakyat, tapi akhirnya pergi ke mana tuan-tuan? Pergi ke ketua-ketua bahagian UMNO untuk mereka gunakan untuk nak beli orang Melayu, rakyat, supaya sokong UMNO Barisan Nasional. Ni yang dia katakan wang ehsan itu. Tak diberi kepada kerajaan, beri kepada ketua-ketua bahagian 10,000 juta. Maka NGO Royalty ni dia yang susun program itu. Dan dalam program itu, bila setelah selesai solat hajat, maka imam yang dijemput oleh NGO itu orang Kelantan, adik pada Tok Guru Ni Aziz, betul, meluahkan perasaannya, marah dengan UMNO Barisan Nasional yang zalim menindas rakyat Kelantan selama ini. Berapa ramai orang yang miskin, berapa ramai orang yang susah. Kalau dengan 10,000 juta itu, berapa banyak sekolah yang boleh dibina, berapa banyak hospital yang boleh dibina, berapa kilometer jalan yang boleh dibina. Rakyat boleh senang. Tapi oleh kerana kepentingan UMNO, maka duit ini dirampas. Imam itu menzahirkan kemarahan melalui doanya, doa orang yang dizalimi. Betul, ada orang kata keterlaluan. Tak apalah tu. Orang yang dizalimi ni tuan-tuan, macam orang Palestin, bukan sekadar doa, kalau boleh penumbuk pun dia nak bagi. Betul tak? Betul. Tak apalah tu. Tapi jangan kita bila kita duk komen
kata keterlaluan lah, teruk sangat lah doa itu, kita lupa dia berdoa begitu oleh kerana kejahatan UMNO. Jangan oleh kerana dia bertindak dengan cara itu kita kata dah pas, tak betul. Yang UMNO buat tu betul. Jauh lagi teruk. Bukan sekadar kata-kata, tetapi penindasan yang telah mungkin menyebabkan ada orang-orang miskin yang telah terpaksa menanggung kesan daripada apa? Daripada duit yang sepatutnya diperolehi oleh kerajaan tapi dinafikan, maka anak-anak dia tak dapat pergi sekolah, ataupun anak dia tak boleh masuk universiti. Kerana apa? Kerana kerajaan negeri Kelantan tak cukup duit. Kerana apa? Kerana duit ni dipegang oleh kerajaan pusat. Kezaliman selama 23 tahun. Ni yang kita kena ingat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita benarkan mereka bermain dengan perasaan kita, ya, dengan pemikiran kita. Benda ni bukan benda pokok. Yang pokoknya apa? Yang pokoknya penyelewengan, rasuah, poros, pembaziran yang mendatangkan kos kepada diri kita sebagai rakyat. Oleh kerana apa? Oleh kerana kerajaan yang tidak amanah. Kita tukarkan kerajaan UMNO Barisan Nasional dan kita gantikan dengan Pakatan Rakyat. Setuju tak setuju, tuan-tuan? Saya nak kena ambil kesempatan ini untuk nak cerita jugalah tentang kata-kata hikmah Tun Dr. Mahathir. Ni pun kita cukup minat. Apa dia kata-kata hikmah dia? Ini diambil daripada pepatah bahasa Inggeris. The devil you know is better than the angel you don't. Ya, setan yang kamu kenali lebih baik daripada malaikat yang kamu tak kenali. Ni pepatah Inggeris. Pepatah Inggeris ni pun macam pepatah Melayu, ada hikmahnya. Hikmahnya macam mana? Saya beri contoh. Kalau kita ni jadi bos syarikat, kita nak ambil pekerja, kita kenal dengan seseorang, kita kenal dia, kita tahu dia ada kelemahan. Dia ni kalau suruh dia jaga duit, duit akan hilang. Lalu kita ni sebagai bos, kita dah tahu kelemahan dia, kita jangan guna dia untuk nak jaga duit, buat kerja lain. Ataupun dia ni kaki ponteng, kalau buat kerja seorang-seorang, kita suruh dia jaga tengah malam dia seorang, dia akan ponteng. Lalu kita jangan beri dia kerja seorang-seorang diri, biar dia kerja dengan orang lain, satu pasukan. Ataupun dia ni kita kenal, dia ni kaki perempuan, kalau kerja dengan perempuan, dia duk ngorat perempuan je, kerja tak buat. Habis dia ganggu orang punya kerja. Jangan letak dia kerja dengan perempuan. Ni yang dimaksudkan the devil you know. Orang yang ada kelemahan, kamu kenal dia, kamu tahu kelemahan dia, guna di tempat yang tertentu. Lebih baik daripada orang yang nampak baik tapi kamu tak kenal. Silap-silap suruh dia jaga duit, hilang duit. Suruh dia kerja seorang-seorang, dia hilang. Suruh dia kerja dengan perempuan, habis dia ngorat semua. Semua tak boleh buat kerja. Ya? Ni yang dimaksudkan. Tu boleh diguna pakai bila kita bos dan kita kawal dia buat kerja. Kita letak dia, kamu kerja sana, kamu kerja sini. Tapi ni soal nak pilih pemimpin. Bukan kita yang jaga dia kerja. Dia jaga negara kita, harta negara kita, kekayaan negara kita, rakyat kita. Dia yang jaga. Kalau kita dah tahu setan, lagi baik kita jangan ambil. Betul tak betul, tuan-tuan? Adalah orang UMNO kata, alah orang PKR ni, orang PAS ni, orang DAP ni, dia tak faham bahasa kiasan. Bukan kita tak faham, tapi yang kamu kiaskan diri kamu sebagai setan, siapa suruh? Betul tak? Lalu maknanya Dr. Mahathir pun dia akui UMNO ni memang ada kelemahan. Sudah pasti ada kelemahan. Memang rasuah tu berlaku. Tapi apa yang dia nak kata?
Sekurang-kurangnya kamu dah tahulah dia ni makan rasuah. Yang PR ni kamu tak tahu. Tak betul juga. Yang malaikat yang tak dikenali tu tak boleh diguna pakai dalam kes kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah telah memberikan peluang pada Pakatan Rakyat untuk memerintah. 2008. Kita pun tak sangka, UMNO pun tak sangka, tiba-tiba kita menang 5 negeri. 1 negeri dirompak balik oleh Pelanun. Ya, negeri Perak dirampas balik oleh Lanun. Kita tinggal 4 negeri ni tuan-tuan cuba ingat. Kelantan 95% orang Islam, menteri besar daripada PAS. Kedah 67% orang Islam, menteri besar daripada PAS. Selangor 53% orang Islam, menteri besar daripada PKR. Pulau Pinang 40% dari orang Islam, menteri besar, ketua menteri daripada DAP. Allah pilih 4 negeri, semua 4 berbeza. Bukan macam tahun 1999. 99 kita menang Kelantan, kita menang Terengganu. Tu semua 90% ke atas orang Islam. Orang akan kata Barisan Alternatif tahun 99 menang 2 negeri, 2 negeri majoriti orang Melayu, orang Islam. Barisan Alternatif boleh perintah hanya negeri yang orang Melayu majoriti 90% ke atas. Tapi 2008 Allah berikan kita 4 negeri, 4 negeri berbeza. 95% orang Islam, orang bukan Islam tak dizalimi. 67% orang Islam, menteri besar daripada PAS di Kedah, orang Islam, orang bukan Islam tak bergaduh, dan orang bukan Islam tak dizalimi. 53% orang Islam negeri Selangor, menteri besar daripada PKR, orang Melayu, orang Cina, orang India tak bergaduh, tak ada yang dizalimi, ditadbir dengan baik, dengan amanah, dengan telus, tak ada masalah. 40% orang Islam, majoriti bukan Islam, Pulau Pinang, orang Islam tak dizalimi. Maknanya apa? Maknanya Pakatan Rakyat ni boleh diguna pakai untuk memerintah negara Malaysia. Pulau Pinang, orang kata, saya rasa mungkin Datuk Seri Anwar pun sebut, sekarang ni menteri besar dia, ketua menteri dia Cina. Dulu Wak Sukun. Wak Sukun, orang Jawa marah ni saya cakap. Ya, dulu Wak Sukun. Wak Sukun Jawa bukan Cina, ya. Tak apalah. Zaman Barisan Nasional memerintah dengan ketua menterinya Ko Sukun, peruntukan bajet untuk pentadbiran Islam di negeri Pulau Pinang 12 juta setahun. 1 bulan 1 juta. Lim Guan Eng ambil alih ketua menteri. Tahun pertama 20 juta. Tahun kedua 24 juta. Tahun ketiga 32 juta. Tahun yang keempat, tahun yang terakhir, peruntukan untuk pentadbiran Islam di negeri Pulau Pinang 64 juta. Macam mana boleh dikatakan DAP ni anti-Islam? Lim Guan Eng turun ke sekolah agama rakyat. Dia tengok keadaan sekolah agama rakyat. Dia pergi ke Mahat Tafiz. Dia tengok budak-budak yang berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Dia balik daripada lawatan dia, dia perkenalkan satu dasar baru. Dia kata apa? Semua pelajar-pelajar di Mahat Tafiz, kalau berjaya menghafal 30 juz Al-Quran, kerajaan Pulau Pinang akan berikan hadiah wang sebanyak RM500 bagi setiap seorang. UMNO ada buat? Tutup sekolah agama ada. Wartawan tanya Lim Guan Eng. Dia kata, yang amat berhormat, kenapa kerajaan yang amat berhormat sanggup memberi RM500
pada pelajar-pelajar Mahat Tafiz yang menghafal Al-Quran? Lim Guan Eng jawab, orang Islam bila mereka pegang kepada Islam, mereka takkan makan rasuah. Bolehkah dikatakan orang yang macam ni anti-Islam? Inilah pembohongan yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana dia tak boleh lawan. Nak banding dasar dengan dasar, dia tak boleh lawan. Nak buat perbandingan prestasi negeri bawah Pakatan Rakyat dengan negeri di bawah Barisan Nasional, dia tak boleh buat perbandingan. Maka apa yang dia nak gunakan? Takutkan orang Melayu. Tak habis-habis orang Melayu ditakut-takutkan. Takut sehingga sanggup sokong kerajaan yang korup. Takut sehingga sanggup mempertahankan kerajaan yang tak amanah dan menyeleweng. Sehingga akhirnya orang Melayu menjadi bangsa yang satu-satu bangsa di negara tanah airnya sendiri, yang sanggup berdiri bersama dengan kerajaan yang khianat dan tak amanah. Ini yang menjadi benda yang menyebabkan kita marah. Kita nak bebaskan orang Melayu, kita nak bebaskan umat Islam daripada ketakutan-ketakutan ini. Tadi pagi saya pergi mahkamah. Saya saman si YB Hamidah yang Perak, Exco Kerajaan Negeri Perak. Saya saman dia. Kerana apa? Kerana menghina ataupun menfitnah saya. Pergi ke mahkamah, dia tak hadir. Peguam dia hadir, dia sendiri tak hadir. Dia beri alasan, wallahu alam betul tak betul, demam, ada MC. Maka minta ditangguh. Dia fitnah saya macam mana? Dia buat gambar saya pakai padri, baju padri, pegang salib, kata saya ni pro-Christian. Kerana apa? Kerana sokong DAP dan sebagainya. Maka saya saman dia, dia tak datang. Tapi saya nak beritahu, lawyer dia tanya saya. Lawyer dia Melayu, lawyer UMNO. Dia kata, YB, kalau Pakatan Rakyat memerintah, macam mana keadaan orang Melayu, YB? Inilah otak UMNO ni. Otak UMNO ni, dia ingat UMNO yang bela Melayu. Sedangkan selama ini yang menyebabkan Melayu ketinggalan adalah UMNO. Betul. Kita dah berikan amanah kepada mereka 55 tahun. Apa yang berlaku? Melayu tetap dalam keadaan yang miskin, yang bertambah kaya hanya pemimpin-pemimpin mereka. Betul tak betul, tuan-tuan? Mereka khianat. Masa Melayu nombor 2. Maka inilah masalah, itulah sebabnya kita nak buang dia. Kerana kita dah beri amanah, dia dah gagal, dia gagal. Kita nak cuba yang baru. Dan kalau Pakatan Rakyat lepas 5 tahun kita dapati sama saja dengan UMNO Barisan Nasional, 5 tahun kita ganti Pakatan Rakyat balik. Betul tak? Betul. Tapi insya-Allah takkan sama. Kerana apa? Terbukti. Ni yang dikatakan malaikat yang tak dikenali tak betul. Betul lah, bukan malaikat. Tapi kita ni dikenali. Tuan-tuan dapat nilai. Negeri Selangor kita ambil alih. Apa yang berlaku? Pendapatan bertambah. Kenapa pendapatan bertambah? Daripada 1.2 bilion akhirnya 1.8 bilion. Kenapa bertambah? Tak ada perompak di tengah jalan. Sebagai contoh, isu pasir. Contoh satu je. Zaman BN 4 juta setahun. Zaman Pakatan Rakyat 16 juta setahun royalty yang kerajaan negeri dapat. Daripada 4 juta jadi 16 juta. Dulu sama. Tapi apa yang berlaku? Ada perompak di tengah jalan, ada penyamun di tengah jalan. 10 lori keluar, 2 je yang dibayar.
8 lagi lesap. Ya. Maka bawah Pakatan Rakyat pendapatan bertambah. 1. Nombor 2, perbelanjaan kita. Kita panggil tender. Baru-baru ini ada dibuat satu kajian. Kos projek-projek yang di bawah Pakatan Rakyat banding dengan projek-projek yang dibuat pada zaman Barisan Nasional 24% lebih murah. 24% lagi murah. Maknanya apa? Penjimatan. Pendapatan bertambah, perbelanjaan kurang. Kerana buat tender, ambil projek yang bagus, produk yang bagus, harga yang terbaik, maka ada penjimatan. Pendapatan bertambah, penjimatan ada. Akhirnya apa yang berlaku? Simpanan bertambah. Simpanan naik banyak sangat sampai kita risau. Itulah sebabnya kita kata belanja. Belanja. Bagi air percuma, bagi tawas, bagi yang tabung anak warisan, tabung warisan anak Selangor, bagi. Baru-baru ini bukan sekadar diberikan tawas, jom shopping dengan tawas. Anak-anak yang dah 4 tahun dapat voucher RM100 pergi shopping. Kenapa? Banyak sangat duit. Ya, inilah terbukti. Maka apa yang nak ditakut? Dalam keadaan 95% pun kita okey. Dalam keadaan 67% orang Melayu Islam pun kita okey. Dalam keadaan 53% orang Melayu pun kita okey. Dalam keadaan 40% orang Melayu pun kita okey. Apa yang kita nak takut? Sampai bila kita nak berpegang kepada khurafat, kepercayaan yang tak betul, yang sesat, yang menganggap hanya UMNO je yang boleh membela orang Melayu? Ni satu pembohongan, ya. Lalu saya mengharaplah, ya, tuan-tuan dan puan-puan, jangan termakan dengan segala propaganda yang ditimbulkan oleh UMNO Barisan Nasional. Dia sedang mencari isu macam mana nak patahkan semangat rakyat yang dah yakin dengan Pakatan Rakyat. Dia tengah cari. Satu, yang baru ni, isu doa. Nombor 2, seperti mana yang Datuk Seri Anwar sebut, dia nak tunjuk bahawa Datuk Seri Abdul Hadi Awang pun nak jadi Perdana Menteri. Sebenarnya bukan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang nak jadi Perdana Menteri. Kita hadir dalam muktamar itu. Apa yang telah berlaku ialah bahawa sebagai ahli-ahli PAS mengesahkan bahawa bagi orang PAS, calon yang terbaik adalah Presiden PAS. Biasalah ahli PAS tanya dia, mestilah dia kata presiden dia yang terbaik. Itulah sebabnya dia duduk dalam PAS. Ini logik. Takkanlah kita kata orang lain yang lagi baik tapi kita ikut orang lain. Tak betul. Lalu pengesahan oleh ahli-ahli PAS bahawa bagi orang PAS, calon yang terbaik adalah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Itu pendirian ahli PAS. Tapi dalam Pakatan Rakyat, siapa yang akan jadi Perdana Menteri akan diputuskan bersama dengan parti-parti dalam Pakatan Rakyat. Itulah sebabnya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dia kata secara sloka. Dia kata secara sloka. Teringin juga dia kata. Ya, teringin juga. Terima kasihlah. Teringin juga. Tapi tak penting. Yang penting bagi saya, Islam menang. Menang Islam, saya mati pun tak apa. Tak payah jadi Perdana Menteri. Lepas tu dia beri amaran pada ahli-ahli PAS. Tapi amaran dengan cara seloka juga. Kerana apa? Kerana ahli dah tunjuk nakkan dia, takkanlah dia nak marah. Lalu apa dia cerita? Dia kata kisah dia pergi memancing dengan Datuk Seri Azizan, Menteri Besar Kedah. Dia kata Datuk Seri Azizan tahu dia ni kaki pancing. Lalu dia bawa, bila dia pergi Kedah, Datuk Seri Azizan ajak dia pergi mancing.
siap bot. Sebelum pergi, dah pesan pada anak-anak buah, siapkan rempah, tumbuk rempah, siapkan rempah. Bila balik, kita bawa ikan besar-besar, kita akan goreng, kita akan bakar, kita makan, kita buat jamuan. Lalu anak buah dia siap-siaplah rempah. Pergi-pergi, balik-balik, dapat ikan-ikan yang kecil, tak boleh makan. Akhirnya makan rempah. Maknanya apa? Maknanya janganlah kita duk siapkan benda-benda ataupun cakap pasal benda-benda yang tak tentu lagi. Itu tak penting. Ya. Ni message dia kepada ahli PAS. Tapi surat khabar dia spin. Apa yang dia spin? Dia kata Ustaz Hadi pun teringin nak jadi Perdana Menteri. Ya. Ni satu pembohongan. Utusan Malaysia, TV1, TV2, TV3, semua pembohong. Setuju tak setuju tuan-tuan? Kalau tak kerana televisyen tu 1000 lebih satu set, kita dah campak dah tiap hari tu. Tapi kerana mahal, lalu kita tengok, kita biarkannya. Tapi tak payahlah tengok TV3, TV1, TV2, tak payahlah. Ya, warta berita tak payah tengok lah, buang masa je. Rapatkan saf. Jangan benarkan UMNO Barisan Nasional menimbulkan pergeseran di kalangan ahli-ahli parti-parti di dalam Pakatan Rakyat. Kita bersiap sedia untuk hadapi pilihan raya. Tak kisah bila, sama ada tahun ini ataupun tahun depan. Dengan matlamat, insya-Allah nak mencatat sejarah, nak bebaskan negara Malaysia daripada kongkongan UMNO Barisan Nasional, insya-Allah. Setuju tuan-tuan? Ya, dengan itu saya rasa memadai lah. Ya, saya sebenarnya baru balik daripada Parlimen. Hari ini Parlimen dia habis 9:30 malam. Kementerian yang terakhir, Kementerian Pengangkutan. Ni soal AES. Wakil rakyat UMNO Barisan Nasional semua sokong. Semua sokong. Wakil rakyat Pakatan Rakyat semua tolak. Wakil rakyat UMNO Barisan Nasional dia kata padan muka. Kalau kena saman RM300 degil padan muka. Akhirnya yang kaya syarikat kroni yang pasang kamera-kamera itu. Mereka yang kaya. Rakyat yang dah tersepit, dah dibebankan dengan kos kehidupan yang tinggi, terus ditekan dan terus ditindak. Saya orang rumah kerja kat Saudi Arabia. Ni saya nak cerita lah. Bila memandu kereta, kalau langgar speed limit, kita kena saman, terus dia hantar SMS masuk handphone kita. Terus kita tahu kita kena saman. Ini kalau ikut sistem kat Malaysia ni, 1 bulan kita tunggu baru saman datang. Dah kena sekali, tak perasan, buat lagi, buat lagi, buat lagi. Akhirnya hujung bulan datang sampai 10 saman. RM300 satu, 10, 3,000. Siap jual kereta lah kamu. Selesailah masalah kemalangan jalan raya, kerana kereta semua kena jual. Lalu inilah, tidak ada keprihatinan. UMNO, wakil rakyat dia, kalau dia bantah sekalipun, bila tiba masa untuk mengundi, dia tetap akan sokong apa yang diminta oleh pemimpin dia. Tak guna kamu pilih wakil rakyat UMNO, dia takkan bela nasib kamu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita hadapi pilihan raya yang akan datang dengan tekad yang mantap, yang kukuh, bawa perubahan, jatuhkan UMNO Barisan Nasional, menangkan Pakatan Rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Reformasi. Takbir. Allahu akbar. Walillahi.